Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu yang mengenai agama dan Islam. Ini sampai pada bahagian ketiga dan terakhir tentang tajuk usul-usul bagi golongan yang tersesat di Islam atau ahli bid'ah. Ini mereka, pertama mereka menolak nas, kedua mereka mempermainkan usul penilaian syariah, dan ketiga mereka mengada-adakan usul yang baru bagi penilaian dengan penghujahan. Yang pertama kita kata itu bahawa mereka taklid buta kepada syekh-syekh ataupun guru-guru mereka. Maksudnya kalau guru salah pun ikut juga. Ini masalah. Kemudian imam atau syekh kedua yang kita kata itu adalah mereka wujudkan sumber penilaian baru, itu kasyaf dan ilham. Other than Quran, sunnah, ijma', qiyas, masalum salah sadu zara'i qaulu sahabi syar' man qablana, dia disebutlah. Kadang-kadang kita jumpa orang sini disebut, kita ada sekian, selain Quran sunnah ni kita ada lain. Kita ada sadu zara'i, kita ada disebut itu. Tapi last sekali yang dia pegang ni kasyaf dan ilham. Yang kita tak ada kaitan pun dengan usul penilaian syariah yang asal. Okey, kemudian kita habis ini alhamdulillah. Dan hari ini kita akan masuk pada ketiga berkenaan dengan jalan mereka yang baru atau kaedah pendalilan mereka yang baru. Baik. Ketiga, berkata pengarang kita hafizahullah, ketiga, melampau dari segi akal. Di antara usul mereka usul yang mereka ada-adakan yang baru adalah melampau dari segi akal. Akal mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Dalam agama Islam, akal memang mempunyai kedudukan yang agung. Bahkan dimuliakan kita dengan akal berkenaanlah ke atas segala haiwan-haiwan dan juga benda-benda lain. Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai alat untuk memahami dan sebagai isyarat untuk pertanggungjawaban. Mana kalau kita nak memahami, kena ada akal. Kalau tak nak berikan kita pendengaran, penglihatan, tak beri kita akal, tak boleh belajar. Okay, pasal dia tiga. Alat belajar ni tiga. Macam kita sebut dalam surah An-Nahl ayat 78. Allah Ta'ala nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, kamu tak tahu apa-apa. Kosong. Ini kosong. Tak ada benda ni, ada air ni. Basuh Ustaz memang ibu gelas. Jadi kosong, tak ada apa benda, kosong. Tapi waja'ala lakumus sam'a, dia jadikan untuk kamu pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah fuad hati atau akal. Dengan tiga alat tadi, la'allakum tashkurun, maka akan bersyukur. So, dan memang kita kata manusia belajar dengan tiga benda tersebut. Kita kenal air itu air sebab mak kita kata ini air, mak kita tunjuk ini air untuk minum. Tak? Kita faham. Yang kotor itu kotor, yang bersih itu bersih. Ini sakit, ini mana perkataan-perkataan kita kenal dalam kehidupan kita pun berdasar pada apa kita lihat, apa kita dengar dan apa kita faham. Faham So kalau antara tarik daripada kita, salah satu dari alat tadi, kalau penglihatan masih boleh belajar lagi. Penglihatan tak ada, pendengaran ada, akal ada, boleh belajar lagi. Tapi kalau zaman dulu tak ada penglihatan, ada akal, tak ada pendengaran, para ulama zaman dahulu mengatakan tak ada taklif juga. So tak boleh difahamkan. So syarat untuk kita boleh orang tu kena taklif adalah boleh difahamkan. Maksudnya dia boleh sampai pada maklumat. Zaman dulu mungkin tak ada, kerana putus kan. Kita nak bagi. Sampai sekarang bila ada bahasa isyarat, maka saya tak langsung boleh sampai. I love you boleh sampai, takkanlah Allah Ta'ala ada, tak boleh ajar. I love you kan. Boleh ajar. Takkan tak boleh ajar. Tak boleh ajar apa berkenaan dengan Allah Ta'ala. Itu kita diciptakan Allah Ta'ala Tuhan lain pun boleh ajar juga. So saya boleh ajar satu, boleh ajar lain. Anyway, zaman sekarang hilanglah tajuk berkenaan. Zaman dulu para ulama letakkan siapa pekak dia tak taklif. Ni nak sampai ke macam mana? Cakap apa? Kan? Tapi kalau ni kata ada penglihatan, ada pendengaran, tak ada akal, tak belajar ke? Sama.
Dalam sejarah dia kata ada akal, tak ada penglihatan, tak ada pendengaran. Dikatakan ada seorang perempuan. Apa tu nama dia? Kononnya dia boleh juga belajar. Ni tak tahu Mak Saleh Kelentong ke wallahu alam. Pasal dia tukang terjemah dia seorang je. Dia punya apa nama? Bahkan ada buku lagi karangan dia. Entah siapa, entah duduk dengan tengah tu kutip apa? Kutip untung biasalah kan. Ada orang duduk tengah-tengah. Saya dah interpret dia. Dia kata interpreter dia yang pertama adalah ni. Dia punya anak pembantu rumah dia. Gila, Allah alam. Tapi pasal bila akal tak ada, bila penglihatan tak ada, pendengaran tak ada, nak masuk macam mana? Dia kata pakai tab. Kan kawan tu yang jadi dia tab 3 maksud dia apa? Tab 2. Macam mana kita nak faham dia cakap apa? Wallahu alam. Kalau pernah dia pernah pandai bercakap lepas buta atau pekak lepas tu, iyalah boleh moskot. Tapi kalau dia kata tak pernah ada, macam kita nak faham dia cakap apa? Macam orang kena stroke kan. Dia punya apa saraf dia. Sorry. Orang yang kena stroke, saraf dia rosak. Dia tak boleh kawal badan dia. Dan bahkan ada jadi macam dulu ada seorang kawan saya, bapak dia kena stroke. Lepas tu dia kata, saya tanya apa khabar macam bapak dia kata, masya-Allah juga ustaz dia kata, Ustaz Ali dia kata, payah sikit kita nak tanya semayang kita dia giling kepala. Jadi anak-anak pening kepala tau. Maksudnya dia abang nak semayang, ayat solat dia giling kepala. Dia macam biar kan, lepas kena penyakit tu kufur ke? Dia bimbang lah kan. Tapi bila saya kata dengan dia, kemungkinan besar dia sebenarnya nak angguk tapi badan dia pergi giling. Tu dia orang ulu air, wuduk. Dia baru rupanya nak semayang, tapi kes dia punya badan tak dengar cakap. Dia nak macam ni tapi jadi macam ni. Dia nak macam ni tapi jadi macam ni. So macam tu kita kata, memang kita kata anak-anak pun tak dapat nak faham. Kan macam tu masalah orang buta, kalau dia buta dia kecil. Macam mana kita nak tahu maklumat daripada dia? Dikatakan budak perempuan, saya ingat nama dia. Dia katakan dia pekak dan juga buta tapi dia boleh belajar. Pasal dia ada akal. Pekak buta. Tapi masa saya sikit ada keraguan tentang pasal perempuan ni pernah ada hadiah, menang apa? Pulitzer Prize ke benda tak? Dia menang anugerah. Pekak buta. Pekak dan buta. Masalah kita braille, kita nak sampai maklumat pada dia. How can kita sampai kalau dia buta dan pekak lepas daripada dia pernah berpengetahuan dia? Tak pernah ada pengetahuan. Macam mana nak masukkan? How can kita understand dia dan how can dia understand kita? Problem. Feel tapi kita cakap. Orang buta boleh dengar. Tu orang buta. Kita siapa kalau kata Arab, siapa buta hafiz Quran. Kat Malaysia siapa buta dengan muzik tu berjalan. Bukan nak hina, tapi sungguh pasal dia hala ke situ. Kalau nak kata pasal orang yang buta, dia punya visual punya ni kan, saraf, dia akan jadi tempat untuk ingatan. Dia akan lebih kuat, bahkan lebih sensitif. Jari dia pegang benda kan. Kita pegang dekat lift tu. Enter exit. Pegang-pegang, tak ada rasa apa pun. Dia orang pegang dia rasa. Dia tak rasa macam kita. Dia pasal dia dihilangkan mata kan, maka kawasan lain-lain tu digunakan untuk benda lain. Allah Ta'ala berikan pada dia benda lain. Test komputer dekat pasar, saya bagi dia duit lain-lain. Dia tahu. Saya tanya dia RM5. Ya, dia jari dia sensitif. Budak kecil tu kita rasa sama je. Tak ada beza pun. Dia sensitif. Makin berapa langkah bergerak, tak nak gantikan. Bahkan betul masa saya tunjuk satu video budak yang saya kata nak tunjuk kan. Tapi tak tunjuk pun pasal YouTube tak jalan. Nama dia Jihad Al-Maliki. Budak daripada Saudi Arabia, budak kecil. Dia hafal Quran, tapi bila baca pada dia ayat Quran, tanya dia surah mana, ayat mana, dia bagi tahu surah mana, ayat mana, muka surat berapa. Kalau kita buka Mushaf Osmani tu, buka sebiji. Dia tengok kan? Budak tu. Betul lah sekali yang ceritanya, yang bestnya dia suka tanya soalan ni. Memang soalan yang menarik lah. Bila ditanya pada orang macam ni kan, biasa hafiz Quran sebagainya, possibility doa makbul tu tinggi. So tanya pada dia, kalau sekiranya kau boleh doa kau makbul, kau nak tak mata kau ada balik? Dia kata tak payah. Dia kata aku hafal hadis Nabi SAW. Nabi kata barang siapa yang tak nak hilangkan penglihatan dia dan dia bersabar, maka Allah tak nak gantikan dengan syurga. Kan yang tu yang orang yang dengar tu menangis. Sebab yelah, budak tapi dia faham. Yang kita ni dah tua tak faham lagi. Dapat je kalau dapat doa makbul aku nak kereta, dapat makbul aku nak rumah, makbul sekian. Lupa.
Sebenarnya ada benda lagi besar daripada tu. Ini dah tajuk dia. Okey, baik. Jadi alat untuk memahami dan alat pertanggungjawapan. Tanpa ada akal takkan ditanggungjawab. Sebab ada hadis Nabi kata, rufi'al aqlam an salas, rufi'al qalamu an salas. Diangkat pena, itu pena amalan daripada 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqiz, daripada seorang yang tidur sehinggalah dia jaga. Pasal ketika tu akal tak ada. Wa anil majnun hatta yafiq, daripada orang yang gila sehinggalah dia sedar. Wa anis sabi, daripada kanak-kanak hatta yahtalim, sehingga dia bermimpi. Jadi dia balik. Okey, tapi yang dua yang pertama tu tajuk akal. Yang terakhir tu tajuk masalah umur. Mana tu dia kata balik berakal dan balik. Hadis itulah yang menjadi hujah. Dan apa kita kata, apa budak tersebut kita kata sebelum cukup balik, dia boleh diajarkan. Tapi ada kata lepas dah balik, maka dia tengok pula akal dia. Kalau dia gila tak ada apalah. Kalau kata dia syarat pertama untuk taklif adalah ada akal dan juga balik. Cukup umur, berakal dan kena hukum sama sekali. Kalau membunuh, dibunuh. Kalau dia mencuri potong tangan sebagainya. Tapi kalau tak cukup syarat itu, takkan dilaksanakan. Kalau dibunuh kan, tapi dia bawah umur, ataupun dia ni. Bahkan ada beberapa ulama kata tangguhkan sehingga dia cukup umur. Jika tidak, kalau dia kata tak ada berlakunya tu, maka keluarga dia akan kena bayar. Macam anak-anak kita kan masuk dalam pasar raya pecahkan barang ke, kita bayarlah. Macam tu keadaan dia. Kita kata budak tak berakal, tapi mak bapak ni berakal, jagalah anak tu. Budak tu tak berakal lagi, betul. Terus marah budak tu dia tak faham. Tapi mak bapak yang bawa anak tu kena belajar. Kadang ada makcik-makcik tu bawa anak dia kan, anak dia jatuhkan makanan pun tak tahu ke. Rasa macam nak cakap juga, makcik-makcik tak ada bersalah ke? Tak pasal dia kata tak ada bersalah ke? Saya hampir cakap macam tu, hampir nak cakap. Tapi kalau dia cakap tu kan, masalah dia kata kita ni pula menyibuk hal rumah tangga dia. Masalahnya pasal benda tu macam ni, yang ada separuh tu ni, tembikai kan kadang 2 patung setengah. Budak tu cucuk-cucuk. Lepas tu dia belah. Kalau cucuk anak awak cucuk, bayarlah. Kan ada nak mengarut itu. Tak senonoh tu. Ini jaga-jaga Kalau saya ternampak saya ada tu saya buat jaga. Baik. Dia, itu Allah Ta'ala perintahkan untuk melihara dan menjaganya. Allah Ta'ala suruh kita berfikir, ajar kita fikir, dan bahkan Allah Ta'ala mengharamkan setiap perkara yang boleh merosakkan, macam arak. Dan juga ataupun cara pemikiran yang salah dan sebagainya. Allah Ta'ala larang kita fikir macam tu. Allah Ta'ala haram kemudian merosakkan akal dan beri kesan terhadap akal. Dia telah menggalakkan manusia untuk mentadabbur, memerhatikan, memikirkan dan juga memahami ayat-ayat yang banyak, baik di langit ataupun di bumi ataupun pada Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mencela orang musyrik yang mensia-siakan panca indera mereka. Allah Ta'ala cela siapa yang tak pakai. Allah kata summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka pekak, bisu dan juga buta, maka mereka takkan mendapat berakal. Dan satu fahum la yaqilun fahum la yarji'un. Ayat yang awal ada dapat ayat ke berapa tu tentang munafik, mereka tidak akan kembali. Jadi tidak akan berakal. Jadi kita kata memang kerana tak penggunaan dia tadi. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sungguhnya kami telah jadikan untuk neraka Jahannam itu banyak jin dan manusia. Lahum qulub, mereka ada hati. La yafqahuna bihi, mereka tak memahami dengan hati mereka. Ada hati, ada akal, tapi tak nak memahami. Walahum a'yunun, mereka ada mata-mata, ada mata. La yubsiruna, mereka tak melihat dengan mata mereka. Mereka tutup mata, bukan buta. Mereka tak melihat dengan mata mereka. Walahum adhan, mereka ada telinga. La yasma'una bihi, mereka tak mendengar dengan telinga mereka. Ada telinga tak nak dengar. Mana ada akal tak nak fikir, mata tak nak lihat, telinga ada tapi tak nak dengar. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternakan. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafil, mereka adalah orang yang lalai. Maksudnya jin dan manusia yang paling banyak masuk neraka, itulah sifat dia. Ni kita panggil apa? Kalau kita kata dari segi konsep macam kita belajar dulu, penghujahan agama itu dalil penghujahan dan pemikiran jahiliah nombor 1 inilah dia. Pasal kita kata Islam mencela. Pasal bila kita nak faham ni dulu, sebab kerana dalam perbincangan ini nanti orang-orang yang suka guna akal, dia kata habis tu Allah Ta'ala bagi kita akal buat apa? Kan kita patut pakai akal. Dia sibuk gunakan, last kali dia over kan, lebihkan akal dia berbanding dengan dalil. Itu akan timbul. Jadi tapi sebelum kita masuk itu, ini kenapa pengarang buku kita dia tekankan, sebab
jangan salah faham. Bukan Islam ni suruh kita buat kerja tanpa berfikir, tak ada. Ketaatan tanpa persoalan, ya. Taat kepada Allah Ta'ala, taat Rasul tanpa soal, tanpa bertanya kenapa maghrib 3 rakaat tak 8, kenapa subuh 2 tak 1 je, kenapa tak sekian, jangan. Yang itu tak ada. Dari segi ketaatan tidak. Tapi segi masalah pelaksanaan tadi, memikirkan dan cuba menilai. Ya, kita menilai. Supaya kita makin yakin dan makin tahu, sebab Allah Ta'ala takkan berikan kita benda yang kontradik dengan akal. Pada dia ciptakan akal, dia suruh kita berfikir, takkan dia bagi kita benda dan tanpa sebarang hikmah. Mesti dia bagi hikmah dan juga ada sisi kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam perkara tersebut. Dia kata apa? Kerana ini Al-Quranul Karim telah menunjukkan kepada dalil-dalil akal. Allah Ta'ala tunjukkan dalil akal, mana bukti akal. Macam Allah Ta'ala nyatakan berkenaan tanda-tanda kebesaran dia. Kan itu suruh kita lihat. Macam dalam surah Al-Jathiyah ayat 3, 4, 5, 6 Allah Ta'ala nyatakan inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil lil mu'minin. Pada penciptaan langit dan juga bumi ada tanda-tanda untuk orang yang beriman. Wa fi khalqikum, daripada penciptaan kamu. Wa ma yabutsu min dabbah, dan apa yang terjaga melata daripada binatang yang ada. Ayatul liqaumi yuqinun. Ada ayat, ada tanda untuk kaum yang meyakini. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbezaan malam juga siang. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin, ada apa benda Allah turunkan dari langit bentuk rezeki, itu hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah hidupkan dia setelah mana bumi ni mati. Wa tasrifir riyah, dan peredaran angin, monsun barat raya, monsun timur laut dan sebagainya. Ayatul liqaumi yaqilun, ada ayat untuk kaum yang memikirkan. Lepas tu terangkan ayat-ayat tadi, dia kata tilka ayatullah, itu ayat-ayat Allah, itu bukti-bukti Allah. Natsluha alaika bil haqq, kami sampaikan ia kepada Muhammad dengan kebenaran. Fa bi ayyi haditsin, maka dengan cerita manakah lagi ba'dallah, sudah Allah, wa ayatihi, ayat Allah, yu'minu, mereka akan beriman. Kalau bukan itu mereka kena beriman, mana lagi ayat mereka nak? Maksud dia dalam konteks ini memang suruh berfikir. Allah Ta'ala berikan permisalan, perbandingan berkenaan dunia ni apa dan sebagainya. So fikir, amalan orang yang kafir macam jadi, amalan orang beriman macam jadi. Kan dia bagi perbandingan, perumpamaan supaya kita berfikir keuntungan atau kerugian yang patut kita hadapi kalau dia kata kita pilih benda yang salah. Maksud dia Allah Ta'ala tak biarkan macam buat je, tak, dia bagi tahu apa. Menjelaskannya dan juga menyedarkan terhadapnya. Mana tunjuk pada dalil akal, menjelaskan dan juga dan sedar, jelaskan mana satu betul, salah, dan sedarnya. Ucapan Al-Quran adalah ucapan berketerangan. Ucapan Al-Quran, ucapan yang berketerangan, maksudnya berdalil, berhujah. Dia bukan keterangan, bukan ucapan kosong. Ucapan adalah ucapan yang memberikan kepada kita panduan, dan ia menjelaskan perkara-perkara yang menunjukkan kepada kebenaran Rasul SAW dalam setiap perkara, dan setiap apa yang dikatakan oleh baginda. Pasal Al-Quran ini menjadi bukti Rasulullah. So dia memang berketerangan dan bahkan dia menunjukkan Muhammad Rasulullah. Mustahil dia akan datangkan dengan benda yang kontradiktif, pasal Muhammad Rasulullah tu ada benda yang ditegakkan dengan bukti, dengan dalil. Pasal para anbiya takkan datang dengan tanpa hujah. Sebab kita nak paksa orang ikut, follow Islam, follow agama Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala nyatakan apa, agama ini kan, Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum, katakan Muhammad, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa nak beriman, imanlah. Wa man syaa'a falyakfur, kufurlah. Maksud dia tanpa sebarang apa, paksaan. Nak pilih. Pasal hak daripada Tuhan kamu. Kamu nak beriman ke tak nak beriman, letak kan. Mana tak perlu kan, mana Allah tak perlu. Pasal hujah telah tertegak. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakan Muhammad, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min, mana siapa nak beriman, imanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa nak kufurlah. Pasal siapa rugi kat situ? Yang rugi adalah orang yang memilih salah. Pasal Nabi tak dipersoalkan berkenaan dengan orang yang kafir. Siapa yang ingkar, tak ada macam mungkin uslub kau tak betul kot, kau tak cuba lembut. Ustaz ni salah sebab ustaz tak berlembut dengan orang-orang yang orang jahil ni. Kan? Jahil lah pun dia dah 40 tahun, umur 50 tahun dah. Kan? Dia bukan budak lagi. Kalau budak pun lah kita kata ni. Dah tua pun tak faham ni, masalah juga. Bukan sini tempat lain. Okay. Faham? Pasal konsep dia tadi, pasal benda tadi, agama tu tertegak di atas dalil. Dan bahkan macam ni, bila kita kata, bila Rasul datang membawa kepada kita agama, dia makan macam kita, sakit macam kita, demam macam kita, kahwin macam kita. Manusia kan ada masalah nak ikut. Mana manusia akan ada masalah nak ikut. Kan saya pernah bagi analogi, saya katakan, contoh kalau kita bawa kereta kan, ni sekarang ni ada op swarter kan.
awas pemeriksaan polis di hadapan. Lepas tu orang polis datang depan tu dengan uniform dia, pakai baju dia dan sebagainya, dia pegang cota merah tu ke tepi. So kita apa? Yelah, tahulah gangster tapi kan kereta mahal tapi tepi kan, ikutlah. Okey, sebab tanda dia penguasa undang-undang, tapi masalah tanda dia. Kalau dia pakai jubah, pakai serban tahan orang, tak siapa berhenti. Dia kata saya ada poket saya ni ada IC ni, IC. Ada kad ke polis. Lantak kan? Jalan je. Selagi tak tunjuk kad kuasa. Bahkan kalau dia tunjuk kad kuasa tengah-tengah jalan raya, saya polis. Mana orang kata, mana kau nampak? Dia tengah bawa laju kan. Dia tahan orang pakai kad ni tu. Mana orang nampak? Sebab tanda dipakai. Jadi memang orang takkan berhenti. Jadi dengan situ kita bila Allah Ta'ala nyatakan surah An-Nisa ayat 165. Allah Ta'ala nyatakan apa? Rusulan, utusan-utusan. Rasul-rasul ni adalah mubasyirin wa mundirin, pemberi berita gembira, pemberi peringatan. Kenapa Allah utuskan? Li alla yakuna lin-nasi Allahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tiada linnas untuk manusia ala Allah, ke atas Allah, hujjatun, sebarang hujjah, ba'dar rusul, sesudah Rasul diutuskan. Tak ada siapa dia kata macam, ya Allah aku tak tahu. Tak ada siapa ada hujah. Dia pakai atau tidak? Pasal Rasul datang dengan tanda nyata. Macam ada polis kan? Saya tak tahu polis. Apa hal? Kan? Maksud dia apa hal? Ni uniform ni apa benda? Saya nampak biru-biru je. Ya tidak, tak tahu. Dan cik ni apa penguasa MPPJ mana saya tahu. MPJ mana boleh tahan orang. Tak? Saya tahu. Iya tajuk dia sekarang ni. Tapi tak, dia kata ni awak buta. Kenapa tak? Pasal Rasul datang tadi dengan tanda. Dengan sebab itu Quran sebagai bukti Rasulullah SAW, pasti dia berketerangan. Takkan dia kata ikut saja, jangan tanya kenapa. Mana ada? Lepas kita dah Muhammad Rasulullah tu dah fix, then only kita kata apa? Ikut. Tapi kenapa kena ikut? Dia Rasulullah. Apa tanda? Tanda akan ditegakkan. Bukti ditegakkan. Siapa Tuhan? Allah. Bukti ditegakkan. Tapi lepas dah pengakuan tu berlaku, memang Allah Ta'ala Tuhan, Muhammad utusan Tuhan, kepatuhan kita adalah total. Tanpa kita argue. Sebab nanti yang kes argue ni pasal ini yang kes guna akal ni. Kenapa tak 3? Kenapa tak 5? Kenapa solat ni berwaktu? Macam saya jumpa orang, dia kata solat ni pagan ritual. Dia kata, I think solat is pagan ritual. Dia cakap masalah sikit lah. Cuma bunyi London ke bunyi US sekejap? Tak ingat. Okay. Lepas dia kata pagan ritual. Saya kata kenapa? Dia kata tengok timing. Kan ikut matahari. Kan macam ritual. Lepas tu kita baca pada ayat surah Nisa 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini solat ke atas orang beriman adalah kefarduan berwaktu-waktu. Ada ayat tu disalin. Aku kata makcik ni tua. Kau tak udah kecil pukul. Tak, pasal dia cakap macam nak pandai agama masalahnya. Tak belajar agama. Cuba try bagi nasihat pada doktor kat IJN. Saya bukan doktor, saya tak faham kedoktoran. Tapi saya nak bagi pendapat lah. Potong orang tu kat belah mana? Cuba kenapa ambil urat tu? Cuba tak ambil urat lain. Kenapa tak boleh cakap-cakap tengok? Tak nak bercakap pula. Kenapa? Saya bukan doktor. Saya bukan ahli kedoktoran. Betul kata agama bercakap siapa? Nak cakap juga. Tapi saya rasa belajar bahasa Arab tahap mana? Level 1 Ustaz. Wahumahum. Lepas tu nak bincang tafsir Quran. Gila ke? Kan orang sini tempat lain. Faham tak? Ni kita kata limitation kita. You know your limit. Kan kita tebak benda lain tak ada orang campur. Macam juruterbaga binaan kan. Dia ada calculation tahu berapa banyak simen kena pakai bersekian. Datang kita, saya bukan ahli juru ukur bahan, saya bukan pakar bina-binaan, tapi saya nak bagi pendapat saya. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh pula. Agama kenapa nak bercakap? Menteri nak bercakap. Menteri bahagian benda lain sibuk nak cakap pasal agama. Kenapa? Gatal. Tak ada kerja lain. Over pandai. Tak pandai apa masalahnya? Bila bercakap tu kan, Imam Ahmad dia pernah kata orang tu, seorang lelaki tu. Lelaki tu cakap depan Imam Ahmad. Lepas tu Imam kata apa? Aku dengar orang kata engkau ada masalah kan. Mana orang kata kau macam ni, tapi aku sering pertahankan kau, kata tak ada. Tapi hari ni kau bercakap, aku tahu kau bodoh dia. Mana selagi tak cakap tu tahu, aku tak protect kau. Orang cakap engkau macam ni, aku lawan. Aku kata mana ada. Orang ni baik, bagus. Satu hari kawan tu cakap, Imam Ahmad kata, baru aku tahu kau bodoh betul.
Mana baru tahu? Pasal selagi tak bercakap. Bercakap keluar perangai. Tak tahu, dia diamlah. Kan? Kita kata ustaz-ustaz, bukan kerja ustaz kita sekat agama kepada ustaz-ustaz saja. Anda nak tahu, dan ambil kelayakan. Maksudnya pergi belajar. Tak pergi belajar. Belajar bukan mesti dapat sijil, tak wajib sijil. Masalah belajar ke tidak soalan. Ni keluar sikit, tanya macam sikit, dia gagal. Tak boleh lah macam tu. Nak bincang tentang Quran, tapi tahu apa ayat kita suka je. Ayat kita tahu, ayat kita suka. Ayat ini. Ayat itu dia hafal. Lain ayat itu kita bagi kat dia gagau. Ini masalah. Itu kita kata benda macam ni, kita menunjukkan kepada masalah. Betul, akal kita ada, tapi kita kena tahu limitation akal kita. Okay, pasal para Rasulullah SAW, dalam kita mengenal dia Rasul, itu kena fikir. Kita mengenal Allah Ta'ala Tuhan, fikir. Tapi lepas dah tertegak dalil, tidak timbul tajuk tanya balik. Faham tak? Dah tahu dia Rasulullah, kenapa persoalkan lagi? Kalau dia Rasulullah, tapi kan I rasa habislah. Kan? Baik. Jadi kenapa? Kenapa dia kata supaya nyata kebenaran dengan bukti-bukti yang berbentuk sam'iyah dan akliyah. Kenapa kita dengar dan apa kita fikirkan, benda tu akan bergerak serentak. Itu Quran dan juga apa yang di mata kita. Quran tu sam'iyah, benda kita dengar. Tapi apa? Akliyah yang kita dapat fikirkan. Pada alam ini, pada sekian sebagainya, kita perhatikan, kita tahu bahawa Allah Ta'ala hanya dia Tuhan dan Rasulullah memang utusan Tuhan. Macam Rasulullah SAW utusan Tuhan. Kita ni tengok dengan dalil akal. Contoh macam apa? Antara benda paling nyata, keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud keadaan baginda ni, maksud dia cara hidup baginda. Bila baginda suruh orang buat ketaatan, first thing first, benar. Tahu benar, truthful. Tak pernah bohong walau sekali. Orang kafir yang menyampah dengan Nabi pun mengaku Nabi tak pernah bohong walau sekali. Paling tak suka Nabi, dia kata memang tak pernah bohong. Akhlak paling baik. Ya. Tapi pada masa tak pernah bohong walau sekali tu, kita dah dalam hadis Bukhari. Bila turun wa anzir asyaratakal aqrabin. Bila turun firman Allah Taala, dan peringatkanlah saudara-saudaramu yang dekat. Nabi naik atas bukit Safa. Tak tahu tak kenapa dia letak besi sekarang kenapa. Sebab kalau ada orang nak dekat situ nak tunggu wahyu. Oh, manusia ni pelik kan. Dengan sebab itu dia orang tutup. Sebab atas tu dulu Nabi berdiri. Sila ada orang sujud jilat-jilat situ ada nanti. Serius. Ni manusia yang jahil ni kan. Pasal kata kesan tapak kaki Nabi. Tak tahu hari tu Afrika lain pun naik juga. Kan? Jadi pagar, dipagar. Jadi bila atas tu Nabi naik. Dia turun saja ayat Quran, Nabi pun naik atas tu. Nabi panggil semua orang, semua kabilah-kabilah Quraisy ni panggil. Semua datang. Siapa yang tak boleh datang hantar wakil. Bila sampai depan Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Kalau aku kata belakang bukit ni ada tentera berkuda nak serang kamu, apa pendapat kamu? Dia kata apa? Ma jarrabna alaika kadiban. Kami tak pernah test engkau bohong walau sekali pun. Walau sekali Nabi tak pernah bohong. Walau sekali. Not even once. Lepas tu Nabi berkata, "Idzan, kalau macam tu, fa inni, maka semuanya aku nadhirul lakum, pemberi amaran untuk kamu. Baina yaday azabin syadid, sebelum datangnya azab yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Ketika tu bangunlah bapa saudara dia, Abu Lahab. Kata, "Tabballaka ya Muhammad ali hadza jama'atana." Silakan kau Muhammad, kerana ni kau himpunkan kami. Maka Allah Taala pun turunkan ayat Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Tapi cerita dia dalam konteks tadi benarnya Nabi. Tak ada siapa boleh nafikan. Adakah dia beramal untuk harta? Tak, tengok. Orang Arab Quraisy tawarkan dia harta, tak ambil pun. Tawarkan jadi raja, tak ambil pun. Yang makan dalam muamalah harian di ketika mengajar menyampaikan agama, tidak dia minta upah di atas agama dia. Ustaz dibayar. Ustaz dibayar. Nabi tak. Orang dia bagi hadiah, dan lagi dahsyatnya, orang bagi hadiah pada Nabi, dia keluar. Dia tak masuk. Tu. Dia turun, keluar. Dia turun, keluar. Sampai kan berlaku dalam surah Ahzab, bila Allah nyatakan surah pada dalam surah Ahzab, Allah nyatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, cakap pada isteri-isteri kau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kalian semua nak kehidupan dunia, wa zinatan, perhiasan dia, fata'alin, mai sini, umati'kunna, aku beri hasanah hati kepada kalian, wa usarrihkunna, aku cerai kalian sarahan jamilah, cerai yang baik. Bila Allah Ta'ala turunkan itu, punca turun sebab apa? Sebab isteri Nabi SAW, bila Nabi duduk kan kat rumah, mana-mana isteri, kan hadiah orang akan datang, yang ini bagi tanah, ini bagi emas, ini bagi sekian. Nabi SAW pula masuk, keluar. Masuk, keluar. Kita kalau jadi bini
orang dapat hadiah kan. Mesti bini kata, bang mana hadiah tadi? Betul tak? Memang jadi kes. Isteri Nabi datang ramai-ramai kata apa? Ya Rasulullah, mana hak kami? Nabi punyalah marah. Kena kata-kata mereka, Nabi ilak. Nabi sumpah tak nak sentuh bini selama sebulan. Sebulan, 30 hari. Sumpah tak nak sentuh bini selama sebulan. Nabi duduk luar dengan kemah kecil. Tinggal tak duduk dengan bini dia. Sampai kan Omar ketika itu datang, kisah dia kan Omar ingatkan dia kena cerai. Kan dikisahkan hadis itu berakhir dengan Omar nampak badan Nabi berbekas, baring, ada kat atas tikar berbekas. Lepas tu Omar menangis. Omar kata, ya Rasulullah, engkau utus apa, Raja Parsi, Raja Rom, tempat duduk dia, sutera dan sebagainya. Engkau, Rasulullah, macam ni keadaan kau. Lepas tu Rasulullah kata, amat tadha ya Omar, kau tak reda kau Omar, dunia untuk mereka, akhirat untuk kita. Lepas tu Omar pun reda. Tapi Omar tanya kenapa kisah masalah ilak tadi. Nanti kisah dia. Omar concern anak dia. The first thing first, pasal Omar duduk dengan Rasulullah, dia belajar. Seminggu duduk dengan Rasulullah, seminggu lepak dekat kampung dia, jaga apa, dekat rumah dia, jaga tanaman, ternakan sebagainya. Jiran dia duduk. Lepas tu jiran dia balik, dia pergi. Dia macam tu. Ketika jiran dia pergi tu, kes Nabi sumpah tak nak sentuh bini tu. Lepas tu jiran dia balik, kata Nabi cerai semua bini dia. Kawan Omar datang cari anak dia. Aku cakap dengan kau, yang kau buat apa? Dia kata bukan aku seorang je kena, semua kena. Faham tak? Tapi faham tak Nabi SAW ketika tu? Ini dalil akal. Nabi, kalau dia kata dari sisi keadilan, dia kata kalau anak perempuan dia sendiri mencuri, dia potong tangan. Bila bab kena infak harta, dia infak harta paling banyak. Tak ada disimpan kekayaan dia. Cuma harta, ada yang tertinggal harta Nabi. Nabi SAW mati dan keadaan baju besi tergadai di sisi orang Yahudi. Kerana tepung bali Nabi ambil pada dia, tepung syair, tepung bali Nabi ambil, Nabi tinggalkan baju besi. Kadang-kadang dia boleh petik macam ni, petik jadi. Osman bayar. Para sahabat yang kaya bersepah. Ustaz-ustaz macam, saya punya sekian-sekian ni, tolonglah bayarkan. Ni faham maksud dia. Tapi kalau ada ustaz yang terasa, minta maaf lah. Pasal cerita di sini, memang kita tahu, memang opportunity tu opportunis. Memang manusia akan ada opportunis. Tapi Rasulullah SAW, dia mati. Aisyah kata, mata Rasulullah SAW, mati Rasulullah SAW. Wadir'uhu, sedangkan baju besi baginda tergadai di seorang Yahudi kerana tepung bali dia ambil. Maksudnya dari konsep dia, Nabi tak tinggal apa. Hatta kebun, Nabi dapat kebun tanah di Khaybar. Kebun yang kau kata apa rumah Nabi tu. Kebun tu asal kebun Yahudi tu tak? Orang tak tahu cerita je. Pasal dalam peperangan apa Bani Nadir, diorang diusir dan kebun tu dan harta rampasan perang ketika tu dipulangkan bulat-bulat pada Nabi. Nak buat apa? So Nabi bagi agihkan kepada orang miskin dan sebagainya, muhajirin. Kebun tu sendiri Nabi ambil. Ada satu portion besar, kebun tu Nabi ambil. Dan kebun yang Nabi ambil ni, yang tamar paling elok, paling sedap ni, Nabi SAW tiap kali keluar hasil, Nabi ambil untuk makanan keluarga dia setahun, lain dipulangkan balik pada Baitul Mal. Dia ambil setahun punya bekalan, pulang lain pada Baitul Mal. Jadi, dan bila Rasulullah wafat, ni timbul tajuk. Orang kata apa? Syiah kata, Abu Bakar tidak memberikan harta Rasulullah SAW kepada anak-anak Rasulullah. Ya, memang ada timbul tajuk benda tersebut. Abu Bakar jawab, dia kata, Rasulullah SAW telah bersabda, nahnu ma'syaral anbiya, kami golongan para nabi ni, la nuris, kami tak mewariskan harta. Ma tarakna, apa kami tinggalkan? Fahiya sedekah, maka ia adalah sedekah. Apa kami tinggalkan di sisi sedekah. So, jadi tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia buat macam tu. Dia ambil satu bahagian portion harta ni bagi pada keluarga Nabi sebagainya. Yang lain semua dia buat macam tu juga. Dia laksanakan macam Nabi buat. Kemudian bila zaman Omar serahkan urusan tadi kepada Ali dan juga Abbas. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim datang kisah macam Ali dan Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas dengan Ali, mereka nak pecahkan, bagi-bagikan tanah tersebut kepada keluarga Rasulullah SAW. Omar marah. Omar kata, Rasulullah buat macam ni, Abu Bakar buat macam ni, aku serah pada korang untuk buat benda yang sama. Kalau korang tak nak uruskan macam mana Rasulullah uruskan, aku ambil balik. Ini yang kita kata, maksudnya keadaan pengagihan harta tadi. Kalau mati tak ada tinggal, kita tinggal macam-macam, beg tangan harga sekian, kasut harga sekian, serius. Jual lelong balik dan sebagainya. Laku tu. Boleh jual balik. Boleh apa? Boot sale apa? Kan? Garage sale lah, boot sale dan sebagainya. Faham tak? Baju kita tinggalkan macam-macam, boleh ni. Boleh buka apa? Kedai baju. Baju kita tinggal, boleh buka kedai baju. Serius. Kan? Online jual dan sebagainya. Tapi satu saiz lah. Kecuali kita pernah gemuk, pernah kurus. Ada banyak saiz lah. Kalau harta dia yang benda mahal dia tu, dia
harta pusaka. Ya. Kira harta pusaka. Kau bagi kat waris tu. Ya, sepatutnya. Kalau waris tu bijak sikit, sedekah kat orang. Kalau dia bijak sikit. Kalau dia pakai, mak dia badan macam ni, dia badan macam ni. Janganlah simpan gantung dalam rumah macam, inilah baju mak aku. Sampai bila nak simpan? Kalau dah sedekah, dia kena tanya semua waris tu. Ya, kalau nak sedekah. Nak sedekah. Tapi kalau kata tidak, kalau tidak dan kau tak muat pakai, kau nak buat apa? Jual boleh lah. Tidak dia harta waris. Ya, harta waris. Sedekah. Kena tanya betul. Kecuali kalau kata katakan baju tu ada 9 helai. Anak ada 3 orang. Engkau 3, engkau 3, engkau 3. Dan dia punya nak buat apa? Hantarkanlah. Nak frame kan letak dekat rumah ke. Betul anak tengok. Apa tu? Itulah baju nenek kau. Tak ada kerja lain tu tak? Tak senonoh kan orang kita ni. Itu sentimental. Bukan saya suka buang terus. Kadang-kadang ingatan yang menjadikan keselamatan untuk dia adalah doa kita. Bukan gantung baju tu. Tahu lah orang kita banyak sentimental value. Yang macam kes apa dah ada orang apa duduk sekarang ni apa buat konon jubah Nabi kat sini kerja kan. Jubah Nabi tu orang munafik dapat. Nabi bagi untuk Abdullah bin Ubay minta. Nabi bagi. Tapi jangan gunakan hujah tu kita jubah Nabi boleh bagi, buah pinggang boleh bagi juga. Tu masalah juga tu. Nabi bagi jubah. Kalau jubah tu boleh ringankan azab dia, aku bagi jubah. Lepas tu buah pinggang bagi orang. Susuka hati. Buah pinggang tu ke milik awak, bukan sedekah. Kan? Baju ya. Boleh jual boleh beli. Buah pinggang tak boleh. Mana boleh jual? Nak donate. Nanti lain kali saya cerita boleh? Kan saya cakap ni kan, kalau saya cakap ni orang tak suka. Tapi hujah saya lagi kuat. Okeylah saya cerita juga ah. Ni sini. Okey. Orang yang kata boleh, dia berhujah bahawa kita menyelamatkan nyawa. Okey. Untuk hujah orang yang kata boleh. Yelah fatwa tu sebenarnya ketika perbincangan ni kat Malaysia baru. Di tanah Arab lama dah bincang. Akademi Fiqh Islam sedunia dah bincang lama dah tajuk ni. Para ulama pecah pada 2 kumpulan. Memang diorang punya keluar berakhir pun dengan ketika undian kata boleh. Cuma hujah orang yang kata tak boleh kuat. Pasal yang kata boleh tadi kata untuk menyelamatkan nyawa. Barang siapa hidupkan nyawa, sudah hidupkan semua manusia. Betul? Kes yang kisah kan dituliskan ke tadi, mana siapa bunuh satu nyawa macam bunuh semua nyawa. Macam siapa apa pasal dia pada manusia yang mati tadi, entah berapa anak dia mana kita tahu. Mungkin dia lah manusia yang akan datang buat keturunan dia saja, mana tahu. Okey, anyway, itu tajuk hujah dia. Lain tak ada. Okey. Adapun orang yang kata tak boleh, dia ada beberapa hujah. Pertama, first thing first, benda tu bukan milik kita untuk ditagih-agihkan. It's not yours to give away. Kalau boleh kan, kalau contoh macam baju saya kurang duit lah bagi jual baju. Okey. Saya kurang duit lah jual mata sendiri. Tak boleh. Awak nak mata saya? Ustaz punya mata buat apa? Rabut. Kan? Maksud dia, jual mata tak boleh. Jual pinggang tak boleh. Tak boleh pasal apa? Pasal benda tu kan milik kita untuk diagih-agihkan. Kita pemegang amanah saja. Berbeza dengan harta yang ini dibenarkan kita jual beli. Tangan kita tak boleh kita potong sendiri suka hati, tak boleh. Contoh macam orang yang korbankan tangan untuk masuk kongsi gelap. Kongsi gelap kata, kalau betul nak masuk, potong jari. Dia potong. Dosa. Bukan baik, tak ada macam ni kan suka hati saya lah badan saya. Anda diamanahkan jaga. Bahkan kalau anda tak makan mati kerana anda saja sesuka-suka tak nak makan, anda berdosa. Anda dikira bunuh diri. Kalau ikutkan benda milik kita, suka hati kita macam baju ni saya nak bakar, lantaklah saya bakar. Saya potong-potong ke nak kerat ke dia jadikan langsir. Baju tu datang mana? Langsir jadi baju ada. Baju jadi langsir. Terbalik tu. Okey, itu first thing first. Bukan milik kita. Secondly, mencederakan atau mematahkan tulang mayat. Pasal pendermaan tu banyak tulang sekian-sekian. Mematahkan tulang, dah hadis Musnad Ahmad. Kasru azmil mayiti kakasri hayyan. Itu dosa dia. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan mematahkan, dikata Rasulullah SAW bersabda, mematahkan tulang mayat. Mana matahkan tulang mayat sama macam ketika matah ketika hidup. Itu apa dosa dia. Pasal mayat tak ada kehormatan. Dan para ulama kecualikan tajuk apa untuk apa forensik, untuk kajian bagi apa masalah jenayah dan dibenarkan. Lain dia tak boleh. Di zaman kita sekarang ni bolehlah dah boleh buat apa organ-organ tipu dan sebagainya kan, buat daripada sekian boleh, maka tak perlukan kepada berkenaan. Tak boleh. Pasal bila kita tahu apa negara paling banyak jual mayat ni India lah. Lepas tu tak hanyut situ, orang tu ambil buat jual. Kan dia hanyut dekat Sungai Jangges tu. Dia tangkap kat jual. Tapi anyway, kisah tak boleh pasal benda tadi, pasal mayat tadi ada kehormatan.
Hatta dalam banyak kita contoh masa kita lapar kan. Saya lapar. Kalau saya lapar saya takut mati. Saya boleh makan apa saja kecuali manusia. Except manusia. Jangan makan manusia. Pasal manusia pasal kan ada orang cerita berkenaan orang tu terpandang di pulau, kalau tak ada ni makan kawan dia. Yang ni kat atas bukit sejuk makan kawan dia. Tak boleh. Pasal manusia bukan seperti binatang lain. Takkan boleh jadi halal untuk kita makan manusia lain. Tak boleh. Pasal contoh ketika hidup kan. Saya kata abang, abang bunuh dia, kalau tak saya bunuh abang. Abang tak boleh bunuh dia untuk selamatkan nyawa abang. Macam masalah mencederakan jasad dia kerana nak teruskan nyawa kita. Buruk kan? Tapak tangan kau sedap, mana sedap? Kan? Aku dengar punggung sedap. Panggang punggung dulu. Kata senonoh nama. Tak boleh lah. Pasal dia ada kehormatan. Tuhan kata, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak-anak Adam. Mana pemuliaan tadi tu menjadikan antaranya adalah tak boleh dimakan. Tak sama seperti bangkai binatang lain. Benda lain babi boleh makan, ni boleh makan, bangkai lembu mati makanlah, tak ada. Asal kita tak sakit makan. Tapi manusia jangan makan. Sebab dia ada kemuliaan dan mematahkan tulang dia, kerat dan sebagainya. Hatta Nabi larang untuk potong hidung orang yang kafir. Datang kita pergi kerat perut orang tanpa untuk keluarkan organ dia. Mana boleh? Ya, keluar. Ketiga, otopsi lain. Dia sebut tadi, otopsi sebut dah. Dia kata untuk cari jenayah dan sebagainya, tajuk lain. Cek kenapa dia mati, tajuk lain. Itu untuk ni, bahkan lepas tu kita simpan balik. Bukan kita jajakan. Okay. Ketiga, orang yang biasa boleh buat benda ni hanya orang kaya je, miskin tak ada. Betul tak? Is it, nak soalan tanya, adakah ia hanya untuk menghalalkan orang kaya terus hidup? Seorang miskin je lah. Kan pasal pindah buah pinggang. Soalan buah pinggang awak tu dapat sampai pada siapa? Kena tanya juga. Pasal benda tadi jadi pada orang kaya, orang miskin tak dapat pun. Ingat pemudahan dia free. Free of charge. Saya ada 15 buah pinggang dalam peti ais saya. Siapa nak? Mana ada? Tahu tak? Okey. Kelima. Keempat. Sebab cepat nak habis. Keempat. Orang yang ambil organ orang lain, dia kena ambil anti-rejection injection tau. Okey, anti-rejection injection maksudnya pasal badan kita, dia tak boleh benda asing. Apa bukan DNA kita, dia akan hancurkan. Dia akan uraikan, dia akan musnahkan. Antibody kita akan musnahkan. Jadi ketika itu orang yang ambil buah pinggang sebenarnya, dia kena ambil injection. Ya, lebih kan luar keluarga. Lagi confirm kena. Dalam keluarga tu mungkin ada possibility tidak reject. Ada possibility pasal mungkin DNA dia sama. Yang DNA tak sama, confirm DNA tak sama. Saya dengan abang mana sama pula. Tapi kita kan anak Adam semua. Ya, kita anak Adam semua, tapi tak sama. Percaya saya. Jadi, okey, bila tak sama, badan kita akan buang. Kita terpaksa ambil injection tadi. Okey, benda ni menyebabkan kita kena penyakit lagi teruk. So anything masuk badan kita tak akan dibuang. Betul atau salah? Pasal kita anti-rejection, maksud dia ni, bila anda kena duri masuk tangan, nanti dia akan bengkak, bernanah, dia pecah, buang. Ini automatic system. Tak percaya, cucuk jari dengan jarum, tinggalkan. Tengok apa jadi. Nanti dia akan buang sendiri. Anda tak buat apa, nanti dia pecah sendiri dan dia akan buang. Faham? Dia akan bersihkan, bahkan diganti dengan sel baru. Itu badan kita yang sistem automatik. Sekarang ni, bila kita masukkan organ bukan dia akan buang. Yang benda tak akan dibuang, janin je. Yang dalam rahim, dia akan simpan. Kalau lain, dia akan buang. Masuklah, tak cari try, masuk, dia akan buang. Okay, jadi dengan sebab itu injection, anti-rejection tadi, bila dia ambil, dia menyebabkan orang tu akan terpaksa apa? Benda-benda lain. Dan bahkan itu sebab kenapa nyawa tak lama. Sebab badan dia tak reject semua benda asing masuk. So bahaya kan tak? Bahaya juga. So apa dia masalah dia? Dan yang kelima, dia menggalakkan untuk human trafficking. Kan, pemerdagangan manusia. Kan colik anak orang ni. Pasal apa? Aku dengar dia punya DNA macam sekian. Kan, saya orang kaya, saya upah. Tuan cari pinggang yang compatible dengan aku. Kawan ni pergi check kan. Jumpa. Kat mana? Curi, colik. Kan benda jadi kes, bukan benda tipu-tipu. Jadi. Orang-orang tu dicolik, kemudian dipotong pinggang, dia bawa keluar. Bersepah dekat di barat. Dan kalau anda kata kat kita pun jadi macam tu, in the end, ending dia boleh tak jadi macam tu? Tu? Pasal benda tu dah certified boleh, difatwakan boleh. So tak ada siapa kata haram, dan apa jadi? Ending dia ke situ lah. Pasal kita kata selamatkan nyawa seorang tapi membahayakan ramai orang. Macam mana?
Possibility anak kita kena colik sebab dia nak nurture dia sampai dia punya buah pinggang dia besar. Dia kerat bagi ASEAN. Ni boleh jadi kes. Bukan tipu-tipu punya. Kan orang colik orang, jual organ, orang colik orang jual organ sendiri macam kat India kan. Dia tengok tunjuk motor yang mahal yang baru. Ini motor ni dia kata layak untuk kita jual buah pinggang sebiji dia kata. Saya cakap dia benar dia orang. Serius dia bawa ni tu. Mana nak beli motor baru kan, motor yang baru keluar ni. Ini kata layak, motor ni cantik sangat sampai layak untuk kita jual buah pinggang sebiji dia kata. Tak berjadi. Tu masalah dia. So, kita selain daripada atas diri kita, tanggungjawab keluarga macam mana? Pasal orang tu dia buang buah pinggang, dia buang satu ke macam kalau yang lelaki lah kan. Kita dia punya nafsu dan sebagainya akan berkurangan. Bahkan sistem penapisan darah dia akan berkurangan sebagainya. Deterioration kesihatan pada keluarga dia macam mana? Betul lah noble. Kan korbankan diri, tapi bukan macam tu cara dia. Dia bukanlah dalam Islam ni anda disuruh jadi seperti lilin bakar diri orang nyala. Orang terang. Tak boleh. Itu adalah seperti orang yang sibuk tentang orang berkeselamatan, lupa tentang diri sendiri. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Suruh orang buat baik untuk hidup terus, musnahkan diri kamu. Tak boleh. Kemudian kalau anda kata orang tu kata darah boleh. Darah ataupun apa-apa organ yang boleh tumbuh balik. Okey, maka tak apa. Dia pasal dikiaskan pada susu. Susu tu part of fluid badan manusia, tapi dibagi sebab apa? Sebab dia adalah benda yang berganti. Darah boleh. Benda mana tak berganti tak boleh buat. Faham? Dan ada yang keenam, kalau dia kata orang tak mati akan dimatikan. Sebab kalau orang tu accident kan tengah koma, dia nak ambil organ tadi, dia tak tunggu orang tu mati terus tau. Nak tutup switch ke tak tutup switch? Ini faham tak? Dia akan ambil tindakan macam tu. So apa jadi? Kata ustaz ni dia orang dia kata fatwa pakailah. Saya tak larang. Memang fatwa kata ada, saya pegang tidak. Tapi lah macam kata, tapi kalau saya katakanlah buah pinggang saya ni elok untuk bini saya bagi jugalah. Tapi kalau orang kata fatwa kata, saya kata elok tak boleh. So benda ni membuka ruang masalah. Setelah kita buka pintu ni, dia tak boleh tutup dah. Dia akan masukkan dengan benda-benda macam-macam. Tapi macam ending ni macam tidak, orang kaya saja dapat, orang miskin tak boleh. Kemudian orang yang menyebabkan human trafficking, itu bahaya ke atas masyarakat. Faham? Benda akan naik hujah apa? Masalahnya tu saya kata, mati, kalau akak mati berpenyakit, kita tak ambil tau. Akak kena mati dalam keadaan apa tahu? Contoh accident, otak rosak, badan elok lagi. Ketika tu dia akan ni. Soalan dia akan matikan orang tu. Bagaimana dengan pasal dia berapa jam ni tahu? Dia tak boleh lama sangat. Dia tak boleh biarkan tunggu orang tu mati betul baru ambil organ. Stop dia tak boleh. Tak ada lah. Selamatkan orang hidup. Tapi patah balik yang hidup yang selamatkan tadi siapa? Ulama. Tanya ni, ulama ke? Tak. Biasa, orang duit je, tu je. Orang tak duit tak dapat. Minta maaf cakap lah. Tapi benda ni kita kata, nampak mungkin ada orang kata macam tak sentimen. Saya pernah tersebut ni. Kemudian ada seorang akak tu datang. Dia kata, Ustaz, apa hukum? Saya tak cakap hari tu. Tapi dia jumpa saya, dia kata, apa hukum derma organ? Saya kata lah, ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Saya tak cerita tak boleh, saya diam kan. Lepas tu dia cerita, saya baru bagi buah pinggang pada anak saya. Dia cerita lah. Jadi saya tengok muka dia, dia memang kesihatan dia deterioration. Lepas dia bagi buah pinggang, umur dia dah berumur kan. Bagi buah pinggang, penapisan, buah pinggang tu penapisan. Kan? Memang kita kata benda tu akan menyebabkan mula kesihatan dia terganggu. Dan Islam tak suruh kita bahayakan nyawa kita untuk diri orang lain. Masalah mati tadi kak, lagi satu benda lain. Mati tadi kita mati kita mati kat rumah. Kan? Kalau dia kata orang tu lambat ambil mayat kita, tak boleh. So dia yang ni akan berlaku pada kes kalau dia kata di hospital dan sebagainya. Kalau dia kata mati contoh macam kena stroke ke, mana organ masih hidup lagi. Timbul tajuk masalah matikan awal, tahu tak? Lepas tu kemudian ada timbul rasuah pula. Apa? Injek-injek semut, siapa duduk atas? Siapa duduk atas? Awak punya anak ni nombor 15. Okey, nombor 3. Betul tak? Itu masalah dia. So ending dia ngarut. Berbanding dengan kebaikan. Pasal dia lah prolong life. Dia kata memanjangkan umur seorang tu dengan benda yang betul dia, benda yang mengarut tu salah. Kadang-kadang kata mungkin manusia tu patut mati. Matilah. Kita senawak nyawak dengan kadar usaha kita. Kadar usaha kita yang terbatas. Lebih dari itu sampai membahayakan orang lain, merosakkan orang lain tak boleh. Kan tak boleh. Untuk menyelamatkan seorang tak boleh rosakkan orang lain. Pasal la darra wala dirar.
Mana tak boleh mudaratkan orang dan tak boleh mudaratkan orang lain. Mana kita dua-dua aspek. Jangan mudarat orang, jangan orang mudarat kita. Tapi kalau kata untuk selamat kita orang kena mudarat, dan salah lah. Pemberi dan penerima tak ada. Itu saya kata balik pada asal. Tajuk dia fatwa kata boleh tu pasal pada ketika ketika majlis fiqh Islam sedunia tu buat undian, hari undian ulama yang tak setuju tak masuk mengundi. Dia tak hadir. Ketika time hujah dia bagi. Tapi time mengundi dia tinggalkan. Sebab apa? Sebab tak nak terlibat kalau dia kata benda salah. Tu je. Wallahu alam. Terus balik. Dosa besar tu memang kita bagi orang. Tak, benda tadi masa ada khilaf lah kita kata. Cuma kalau kata dari segi masalah kuat hujah orang kata tak boleh. Kalau orang pergi dia buat transplant kan. Ya, tak pernah tanya ke datang mana. Pasal benda tadi kena ingat. Bantuan. Iya, dan bahkan sebab kenapa tadi duit untuk dengar. Duit untuk transplant tadi. Dengar sini. Duit untuk transplant tadi. Kalaulah kita gunakan untuk infak fisabilillah, besar mana kita dapat? Sebab benda tu bukan sikit, ratusan ribu, puluh ribu dan sebagainya. Kalau orang tu yang desperate sangat. Desperate, apa kadar desperate tadi? Lepas tu dia ajar berkenaan dengan redha sebelum masalah itu. Seorang wanita zaman Nabi, orang yang zaman Nabi SAW, walaupun sawan dan sebagainya, minta dengan Nabi SAW. Kan dia hidup lepas tu dengan sawan juga. Tapi bila Nabi kata ni, kau sabar di atas penyakit engkau, aku jamin untuk kau syurga. Itu kena faham juga. Pasal kadang orang konsep masyarakat kita ni, dia ingatkan kalau boleh hidup lama, makin bagus. Tak. Kalau tak nak bagi, macam ada para ulama yang kata awak tak matikan awal umur dia. Adakah dia tak bagus? Dia bagus. Lebih baik dari kita. Tapi awak tak nak matikan awal. Ada yang tak nak panjangkan umur. Mana panjang usia, pendek usia. Kita buat pada kadar effort yang bagus. Effort yang dibenarkan. Luar daripada effort tadi ada benda syubhah dan sebagainya, tinggalkan. Elakkan. Itu je. Macam Ustaz ni. Buat tu dia mati. Macam mana? Kalau dia buat dah transplant dah. Memang biasa mati. Banyak mati. Paling lama biasa kan. Paling lama dia letak biasa 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Kan? Dia tak tahan. Bahkan budak yang dapat jantung, budak di China dapat jantung daripada seorang budak Melayu, tak ID. Lepas dia dapat jantung kedua. Lepas tu setahun lepas tu dia mati. Tak tahan lama pun. Bahkan nampak tak pembaziran duit? Apa jadi? Pembaziran duit yang banyak tadi kan dibuat. Benda tadi macam lebih kepada menyumbang pada benda tersebut. Kau untuk prolong life. Dia kira ni benda macam ni lah. Benda ni kira cabang-cabang kepada orang yang tahu tak yang buat simpan mayat dalam apa cryogenic tu. Konon kalau lah advance sistem perubatan, kalau tu hidupkan kembali. Syarikat tu dah bankrupt, ada orang take over pula. Kan? Saya kata cryogenic masukkan dalam ais dan sebagainya, tunggu. Kerana kata kod-kod advance, hidupkan balik. Tak ada dah. Tu sebab kita kata tempoh hidup kita panjang mana, redha. Bahayakan diri tak boleh. Bahayakan diri tak boleh. Tak makan tak boleh. Tak jaga kesihatan, makan benda yang merosakkan tak boleh. Tapi dalam masa sama nak memanjangkan nyawa kita dengan cara yang salah tak boleh juga. Atau cara yang dekat situ ada syubhah. Sebelah sini kata sekian, sebelah sini kata sekian. Elakkanlah. Betul lah tu, saya telah menderma. Okay, fine. Okay, tapi belajar juga hujah dia. Pasal anda sekarang berdepan dengan hujah. Satu yang kata selamatkan nyawa tu bagus. Yang jubah itu tu. Jubah kan, jubah segala orang. Iyalah, itu harta kita. Yang tu bukan harta kita untuk kita agih-agihkan. Bahkan banyak benda kena yang bertentangan. Faham? Sambung balik. Okey, baca balik pada Nabi SAW. Nabi SAW kita kata dari segi dalil akal, dia ni Rasulullah. Tengok je kita faham dah. Mana dia sedekahkan harta dia, mana dia habiskan harta dia. Mana Khadijah binti Khuwailid, seorang hartawan kan, seorang wanita yang kaya. Boleh katakan semua harta Khadijah habis untuk fisabilillah. Habisnya tu je. Bukan Nabi ni guna untuk kahwin lain, tak. Fisabilillah. Jalan. Dan Nabi SAW disuruh orang apa? Solat. Bagi dia solat bengkak-bengkak kaki. Orang kita ramai ma'rifatullah, tak bengkak kaki pun. Kita ni kenal al-arif billah, cuma pakai gelaran. Nabi solat bengkak kaki. Yang ini ibadat tak ada. Pelik kan tu? Ini yang main-main ni kenal Tuhan ni. Kenal Tuhan tapi tak ada ibadat macam Nabi pun pasal. Nabi kata kalau kamu tahu apa aku tahu. Kalau kamu tahu apa aku tahu. Kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa. Dan kamu lari ke tengah padang meminta keampunan Allah Taala, takut. Tinggalkan semua sekali, tinggalkan televisyen, tinggal sekian, duduk ke tepi padang. Kenapa kak? Takut Allah. Kan? Kalau kamu tahu apa aku tahu. Nabi kata, ni boleh dan lagi, happy-happy kan. Tengok cerita kartun lah, cerita apa? Kilau emas lampau kan. Jadilah maksud dia apa petang-petang, Zehra, Akasia, apa lagi?
Miranda, benda tak elan terlintas. Tak nampak. Bukan kerja kita nak tengok benda tu. Buang masa betul. Kan? Cerita ini hanya rekaan semata-mata. Tak ada kaitan dengan hidup yang mati. Dah betul buat cerita, buat apa? Baik tak main kulit. Tahu benda dah. Kan dia kata dah. Cerita ini adalah rekaan semata-mata. Tidak ada kaitan dengan hidup mati. Yang awak tengok, apa baik belajar Quran ni cerita. Cerita Quran kan bagus. Saya buat tinggal dengan cerita Quran, saya buat macam tu. Bagus cerita ni. Dia ceritakan tentang guru yang sesat. Menteri jahat tak ada. Pelik tu. Yang paling best tengok cerita Tamil. Tamil apa? Sebenarnya. Cerita Tamil kan polis jahat ada. Ada masyarakat kita tak ada pun cerita tu. Pemimpin jahat pun ada. Sedangkan realiti hidup memang ada yang ni makan ni, yang ni makan sekian. Tapi Tamil ada. Semua menteri jahat. Dia kata. Dia sensor nak macam mana je. Cerita-cerita Tamil tak sensor pun. Okay, nampaklah. Okay, baik. Jadi maksud dia, realiti Nabi SAW ni, orang tengok luar dalam hidup dia. Dan kalau manusia biasa, lama dah pecah cerita bukan-bukan. Tapi Nabi tengok. Dia suruh orang dia buat. Dia suruh puasa, dia banyak berpuasa. Dia sekian. Semua sekali dia ni ada misal yang terbaik. Bahkan kalau siapa-siapa nak tiru Nabi. Kan kadang mungkin ada seorang tu ambil kan. Ambil masalah apa, akhlak Nabi. Ibadat buat bid'ah. Jangan ambil sunnah. Akhlak hancur. Kan akhlak sunnah. Maki orang ni. Yang ini dia kata, orang ni siapa keluar tunjuk perasaan ni macam pelacur. Ada. Apa benda ni? Kan kita kata macam mulut dia tadi macam tak ada bertapis. Sunnah. Ini sunnah ni. Faham tak? Ini lawak. Saya tengok lawak. Pasal tidak ada siapa cuba nak ikut Rasulullah kecuali dia akan tertinggal tu benda. Nak cerita pasal Rasulullah SAW ni terlampau komplit kehidupan dia. Ketika peperangan dia depan sekali, bukan di belakang. Sampai para sahabat kata, dia kata idza hamal watis, bila perang sengit sangat, kami berlindung belakang Rasulullah SAW. Kami berlindung belakang Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah di belakang. Pada semua aspek. Jadi bila kita pandang semua sekali kan, baginda menyampaikan agama, tak minta upah, baginda sekian, ujung ni kita kata apa? Apa kita nampak keseluruhan adalah Muhammadur Rasulullah. Tak ada jawapan lain dah. Nak kata dia nakkan nama, tak. Nak katakan nakkan penghormatan, dia tak bagi orang bangun dia datang. Walaupun orang maulid bangun. Kan? Nabi kata jangan bangun. Kalau Nabi datang sungguhlah, engkau bangun buat apa? Nabi kata jangan bangun. Tak apa, beradab lebih baik dia ikut sunnah, dia kata. Beradab lebih baik dari ikut sunnah. Mana Nabi SAW kenal kita dengan sunnah, suruh kita ikut sunnah dia, datang kita langgar sunnah Nabi. Masalah. Ada orang macam kumpulan ni pergi jalan berkelana berdakwah, tinggalkan masalah hal keluarga. Nampak tak? Semua sekali ada orang baik dekat luar rumah, kan baik akhlak, syarikalah. Kan macam malaikat. Dengan bini, bini macam ni kan. Faham tak? Dia takkan ada. Sebab tu kita kata keseluruhan keadaan Nabi tadi, akal kita akan berikan keputusan apa? Muhammadur Rasulullah. Kan itu keputusan, tak ada keputusan lain dah. Muhammad Rasulullah. Jadi mana kita boleh kenal tau. Kata Rasulullah SAW apa benda-benda dia daripada perkhabaran Allah dan realiti mata kita lihat. Kita akan nampak Muhammad Rasulullah. Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang kebenaran dan menegakkan untuknya dalil-dalil akliyah yang menerangkan serta menyampaikan kepada mengenalnya. So Nabi beri misal ini, misal itu, perumpamaan itu semua sekali Nabi sebut untuk mengajarkan kita tentang apa perkara-perkara yang kita kata akal kita akan faham dan kita makin yakin kita akan melaksanakan. Macam Nabi tegur orang yang budak yang nak berzina, kan Nabi kata dengan dia, kau redha tak boleh untuk mak engkau, untuk kakak engkau, untuk adik engkau, untuk mak saudara engkau. Tak redha. Nabi kata macam mana kau boleh redha untuk orang lain? Macam mana kau boleh redha untuk orang lain punya mak, orang yang punya adik? Dia ketika itu lelaki itu dalil akal yang kuat untuk mengatakan sepatutnya kita kena apa? Ada sifat rasa belas pada orang lain. Mana kita tak nak diri kita kena, jangan buat pada orang lain. Ini cara Islam ajarkan. Jadi Rasulullah SAW bila dia tegur orang, dia bukan tegur kosong. Diberikan dengan penjelasan juga keterangan, menunjukkan bahawa akal itu penting. Okey. Oleh sebab akal tidak memahami kecuali yang dapat dirasai dan dilihat, jalan keselamatan dari azab yang pedih tidak akan terjadi melainkan melalui riwayat dan nukilan. Sebab akal ni dia cuma boleh benda dia persis saja. Boleh dia nampak, boleh dia dengar, boleh dia pegang. Akal kita sampai itu. Contoh macam okey kalau anda kata ada orang ketuk pintu. Akal ni. Akal kita bagi tahu ada orang. Selagi orang tak bercakap, tahu lelaki perempuan? Ke perempuan? Lelaki? Tak lah, makcik-makcik pun kuat juga ketuk. Kan?
Tak nak kita tandas. Hari nak cepat ni ketuk getang dia ketuk tandas. Okey, masa dia ketuk kuat perlahan, tak menunjukkan lelaki perempuan. Tinggi dia. Boleh tahu? Gemuk ke kurus? Orang gemuk ketuk macam mana? Tak, akal kita boleh faham ada orang belakang tu. Kecuali kita ada khurafat, kita kata ada hantu. Okey. Tapi kita kata tapi limit akal kita, dia cuma boleh apa dia nampak, apa dia pegang. Luar dari batasan tersebut tak tahu. Dia tahu ada orang tapi tak tahu gemuk ke kurus, lelaki ke perempuan, tinggi ke pendek, kulit cerah ke kulit gelap. Kan? Rambut kerenteng ke rambut lurus. Boleh tahu. Suka makan apa? Tom yam tu. Mana ada? Faham tak? Tak ada. Kita akan takkan. Kita sekat. Pasal akal kita dia limit. Oleh kerana itu, jalan keselamatan dari azab. Dan azab yang datang, Allah Ta'ala janji pada kita benda yang tak dipersif oleh akal. Akal tak nampak, mata tak pernah lihat, akal tak pernah tahu. Telinga tak pernah dengar, bunyi neraka, tak tahu. Sebab itu kita kata limitation azab yang pedih tadi hanya terjadi melalui, tak akan terjadi melalui, kecuali melainkan melalui riwayat dan nukilan. Kerana itu tidak memadai dengan semata-mata akal. Api neraka panas macam mana, besar neraka macam mana. Pasal akal kita akan ada limit. Contoh kita kata, di mahsyar nanti semua orang nampak orang lain. Macam mana semua orang nampak orang lain? Kalau betul ada orang tenggelam. Kalau dia tenggelam, atau peluh dia tak pergi kat orang lain tu ke? Buat akal kita. Kan kita manusia ni kan tenggelam ikut kadar peluh. Matahari sejengkal. Kalau sejengkal maksud dia jarak jauh ni pun dah ni, dekat-dekat dah hangit hangus kita macam dalam oven. Akal kita akan start. Tapi masalahnya benda ni benda ghaibi. Ya, sebab itu kita tak boleh macam kalau habis. Pasal kes yang berlaku pada golongan yang ikut akal ni, dia akan start. Kalau Allah Ta'ala dapat dilihat, dia bertempat. Kalau dia bertempat, dia dikuasai oleh masa dan tempat, maka dia nampak? Sedangkan bila Nabi kata tunggu, pasal ini benda ghaibi. Pasal akal kita limit, terbatas, tak boleh tahu kecuali benda ada contoh saja. So jangan contohkan benda akhirat kepada dunia. Hatta macam disebut tentang nikmat-nikmat syurga kan. Bila dalam surah Al-Baqarah, bila tak nyatakan wa basyiril ladzina amanu ayat 23, 24, ayat 21, 22, 23, 25. Allah nyatakan wa basyiril ladzina amanu Al-Baqarah dan berilah kita untuk orang beriman anna lahum basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar, bahawa untuk mereka ada syurga, ada taman-taman yang mengalir di bawah sungai. Kullama ruziku minha, every time, setiap kali mana mereka diberi rezeki daripada syurga tadi, min samaratin, daripada buah-buahan dia. Kan? Rizqan sebagai rezeki, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini kita dapat dah hari tu kan? Buah ni kan dapat dah hari tu. Wa utu bihi mutasyabiha, dan rasa dia adalah berbeza-beza, berbagai-bagai. Okey, dan bila menjelaskan apa ayat berkenaan, Ibnu Abbas nyatakan apa? Tidak ada dalam syurga tadi kecuali nama je. Sebenarnya apa disebut dalam syurga? Delima ke, taman ke, apa ke, nama saja. Realiti dia berbeza. Kita ada nama, tapi kita tak ada benda yang sebenar. Nama kita faham, tamar, faham. Tapi tamar syurga takkan sama lah. Tanah syurga pun berlainan. Macam kita kata, macam itu akal kita. Macam di dunia kita tengok lebah punya madu datang daripada punggung lebah. Lepas tu dalam syurga tu ada sungai madu. Macam mana mengalir di punggung lebah berapa ekor? Faham tak? Dia start fikir dia akan macam kalau lembu susu, sungai susu datang dia perut lembu kambing. Lepas tu berapa ekor lembu yang bunyi keluar susu. Faham? Dia start pasal akal kita tak nampak luar dia tu. Pasal Allah Ta'ala boleh kun fayakun. Dia kun fayakun, pasal syurga adalah makhluk kun fayakun. Makhluk yang jadi terus. Tak perlukan kepada stages. Jadi sebab itu kita akal kita tak boleh persif. Dengan sebab itu kita perlu wahyu saja. Ceritakan. Kebanyak mana kan pokok daun emas. Kalau kita fikir kat dunia ni, pokok nak hidup kena ada klorofil. Klorofil kena ada cahaya matahari. Kalau dia daun dia emas, macam mana pula daun dia emas lepas tu boleh buat duit? Faham tak? Klorofil macam mana? Macam mana boleh buat makanan? Macam mana dibuat? Pasal di dunia ini, buah adalah hasil daripada proses fotosintesis tu. Pasal gula dibentuk dalam tu, dalam klorofil tu. Pasal air dicampurkan dengan karbon.
tu karbohidrat. Faham? Jadi saya tak langsung, kalau kita pejam mata, tapi kat syurga macam mana? Tak usah tanya. Pasal benda tadi, pasal benda ghaib. Macam tu azab neraka, ghaib. Dengan sebab itu kita cuma gunakan apa? Riwayat dan nukilan sahaja. Sebab apa? Tak madai dengan akal. Bahkan cahaya mata takkan dapat melihat, melainkan dengan zahirnya cahaya di hadapannya. Dia cahaya. Kan mata kita dapat lihat, cahaya itu zahir. Tak nampak. Begitu cahaya akal tak dapat menunjuk kecuali apa terbit pada atasnya cahaya risalah. Mana risalah datang, kita boleh faham dengan risalah tadi, kita stop situ. Jangan kita try untuk bincangkan lagi. Setelah kita bincang, kita akan sesat. Tertegaknya agama Allah di muka bumi hanyalah dengan perantara para Rasul alaihi wassalam. Para Rasul alaihi wassalam, mereka lah perantara bagi tertegaknya agama untuk kita. Janganlah anda menyangka bahawa akal-akal jika dibiarkan bersama-sama dengan ilmu yang diperolehi dengan semata-mata memandang, boleh mengenal Allah dengan pengenalan yang terperinci melalui sifat-sifat dan nama-nama yang di atas bentuk yang yakin. Macam ni. Kita bayangkan, kadang-kadang kita fikir kan. Macam saya sebut tadi lah. Kita panggil profesor paling pandai kat dunia ni. Daripada Oxford, daripada sekian. Ini dia buat. Seorang pengarang buku, dia panggil, dia karang buku, nama dia Alexis Carrel. Dia karang Human the Unknown. Satu buku. Nama dia Human the Unknown. Saya ada bersimpan buku tu sekejap. Human the Unknown. Manusia, makhluk yang tak dapat dikenali. Manusia pun kita kenal. Sekejap. Alexis Carrel? Ya, saya tunjukkan. Ada depan ni. Ada sekejap mana entah. Ni Man the Unknown. Okey tak? Man the Unknown. Buku ni dikarang oleh Alexis Carrel, C-A-R-R-E-L. Buku ni, ketika nak karang buku ni kan, doktor ni, dia pergi tanya kepada pakar kimia, manusia apa? Tanya kepada pakar kan tu lah, manusia apa? Dia pergi pada semua, fizik dan sebagainya kan. Tanya. Bincang. Hujung tulisan ni kan, ni manusia bukan Allah. Kita sendiri ni, kita. Ending dia bincang. Manusia ni makhluk yang tak dikenali. Unknown. Pasal kita, bila kita bincang, kalau kita setakat kita bincang diri kita dari substance, kita ni ada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur, magnesium, potasium dan ada 11 unsur kimia. Kemudian kalau kita tengok dari sudut fizik, kita ada benda lagi, kita ada elektrik dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok dari sudut, banyak sudut. Roh, nyawa macam mana? Kalau kita contoh macam, jadi kita dapat, kita sebutkan, kita kata apa, contoh macam protein kita ada terdiri daripada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. 5 ni bentuk protein, asid amino. Tapi dalam asid amino kalau kita buat kat luar, dia tak ada nyawa. Yang kita ada nyawa. Nyawa mana? Dia bincang psikologinya. Kan bincang pasal orang bincang sekarang ni berkenaan masalah manusia ni sekian spesies, lupa masalah sayang kita tu untuk apa? Ada sayang, ada benci, ada sedih, ada gembira. Untuk apa? Sekali ikutkan sebenar kan, tak fikirlah benda tu dan tak kan. Contoh macam yang dulu pernah dibuat oleh orang Eskimo. Yang diorang buat adalah praktikal. Tahu praktikal? Praktikal lah. Maksud dia logik. Pasal kalau seorang berburu, boleh makan 2 orang. 3 orang berburu, boleh makan 6 orang. Dia kata jadi bila dalam keluarga diorang, kalau saya ada orang tua yang tak boleh berburu dah, dia jadi bebanan kepada keluarga. Maksud dia 2 orang berburu, kena bagi makan 5 orang. So apa dia buat? Dia ambil pakcik tua tadi, letak atas bongkak ais, bagi bekalan, hanyutkan. Kita kata, apa sebut macam tu? Logik tu. Logik. Pasal kan dia hanya makan tapi tak memberikan hasil. So maksud dia kan kita nak survival of species kan. Buanglah. Dan tahun 50-an dulu Rusia pernah bincang tajuk ni. Dia kata orang tua ni kita nak buat apa? Boleh bunuh tak dia kata. Sebab orang tua sensitif lah. Orang siapa dah berumur pencen sensitif. Okey. Sebab cerita dia ketika dia bekerja, pasal dalam komunisme kan kerja anda untuk negara, anda bekerja untuk masyarakat. Kerja anda kan sosial kan. Maksudnya semua sekali adalah hak milik bersama. Tak ada hak peribadi. Semua dikongsi bersama. Jadi maksudnya ketika waktu berkenaan, ketika orang tu dia hidup, dia muda, memang dia ada output kepada negara. Tapi dia ada pencen. Tak ada output dah. Dia input je. Kan dia akan makan. Contoh macam start sakit.
hospital nak kena tanggung dia. Dan sebagainya, pembedahan dia, bedah ini, bedah itu, puluhan ribu nak habis. Sekian. Jadi diorang buat perbincangan. Boleh tak kita bunuh orang tua? Serius, ni bukan cerita tipu ni. Pasal banyak benda-benda tentang komunisme dan sebagainya di dunia ni, benda dah jadi tapi tak pernah bincang. Sebab apa? Sebab benda tu human kesalahan manusia, human error. Mana try and error manusia tak apa. Pasal contoh macam dia dibincangkan berkenaan dengan tajuk apa? Perang dunia kan? Perang dunia. Sampai sekarang di masyarakat barat dia kata agama punca peperangan. Tapi perang dunia pertama mana ada agama terlibat? Agama apa terlibat? Mana ada agama? Perang dunia kedua. Agama apa? NATO Warsaw diwujudkan. Pasal agama apa? Tak ada agama. Perang Vietnam, 500,000 askar Amerika Syarikat hilang macam tu je. Atas nama apa? Agama. Perang Teluk, nama apa? Agama. Mana ada agama terlibat? There's not religion dalam tu pun. Tak ada agama terlibat pun. Hitler. Dia apa? Kristian. Kenapa tak kata dia jahat? Kristian jahat. Dia Kristian. Dan dia adalah seorang apa? Kan tak makan daging tu apa? Vegetarian. Dia vegetarian. Dia tak makan daging. Faham tak? Jadi konsep dia, kalau kita perhatikan, agama tak terlibat pun. Tapi saya disorokkan. Macam bila di China dahulu, 60 juta rakyat dia mati kerana dia orang tak ada kebuluran, mati kebuluran. Pernah dengar cerita ni? Semua tak tahu. Saya tak tahu kenapa tak tahu cerita. Sebab disorok. Kan? Pasal apa tahu? Bila dia macam ni, dia orang buat percubaan. Pasal dia kata apa? Ikut logik akal, kalau tebuk dinding ni, seorang boleh tebuk 5 kaki, 2 orang 10 kaki. Dia try pakai akal, dia extend tu. Lepas tu dia apply pada apa? Meleburkan besi. Seorang lebur dapat 3 kilo, 2 orang 6 kilo. Dia buat macam tu. Semua orang kena lebur besi. Time korek bukit, semua orang, doktor pun turun sekali korek bukit. Bila time buat besi tu pun kena terlibat sama. Last sekali masuk pertanian. Pertanian masalah makanan. Orang yang tak tahu pertanian disuruh jaga tak pertanian, apa jadi? Habislah rosak. Sampai kat situ, diorang terpaksa mengaku. Contoh macam setiap kampung, dia pasal nak tunjukkan komunis berjaya, makanan tak cukup, tapi mengaku ada. So dia pun cakap lah, kalau berjaya sekian-sekian sebagainya. Ending dia, makanan tak cukup. Mati kebuluran 60 juta. Bukan 6 juta, 60 juta. Zaman Stalin di Rusia, mati 40 juta. Pernah dengar? Dia macam tak. Tapi dia highlightkan apa? Tengok perang di tanah Arab, perang di perang salib. Dia highlight itu. Dia lupa ini. 40 juta, tak ada sejarah dunia. Peperangan Islam ke peperangan mana-mana agama, 40 juta mati. Tak pernah. Ni rakyat sendiri mati kebuluran. Sebab dia buat apa? Dia habiskan resource negara dia. Nak tanam tanam gandum kat Siberia. Siberia tu kan beku. Kan evolusi. Kalau kita biasakan satu benda pada satu keadaan, dia akan mula boleh adapt dengan suasana tersebut. Buat apa? Gandum tu dibiasakan dengan sejuk. Supaya nanti Siberia yang kosong tu ditanam dengan gandum. Dia bayangkan gandum akan ni. Pasal kan evolusi. Gandum tu sejuk-sejuk. Lain sekali, tak apalah sejuk pun aku tumbuh juga. Jadi dia buat. Habiskan duit kat situ berapa banyak. Habiskan duit buat nyawa. Habiskan. Dari resource negara dia habis. Sampai akhirnya mati 40 juta zaman Stalin. Tapi semua tak tahu cerita. Kenapa disorokkan? Sebab tu kisah dia. Jadi ending dia pasal apa tak? Pasal dalam masalah tadi, macam kita kata psikologi. Manusia ni ada psikologi dia, ada emosi dia, ada sekian. Dan sekali jawapan dia apa? Man the unknown. Manusia. Makhluk yang tak diketahui. Serius. Ini tentang apa? Manusia. Tiba-tiba tentang Tuhan boleh fikir, mana boleh? Kan? Tentang manusia pun kita gagal, takkan tentang Tuhan kita sampai. Balik pada asal tadi kan, kita kata contoh macam baju saya ni. Pegang-pegang balik, tengok jahitan, bagus. Kita boleh kenal sebahagian. Orang tu jahitan dia kemas, teliti, apa lagi, teliti, pandai dan sebagainya kan. Dia tengok pada barang ni kita boleh tahu. Tapi kita boleh tahu separuh saja. Dia ni lelaki perempuan. Saya boleh teka baju saya ni jahit lelaki perempuan. Mana tahu? Soalan mana tahu? Kedua, dia gemuk ke kurus? Oh, ikut pada jahitan ni gemuk ni. Okey, kulit cerah, kulit gelap. Suka makan apa? Oh, tom yum tumpah. Dia makan tom yum ni Ustaz. Faham tak?
Itu yang kita tahu. Bila kita kumpul manusia, pasal manusia hanya boleh ikut kadar apa? Limited. Dengan sebab itu perlukan pada wahyu untuk sampai kita pada mengenal Allah Ta'ala. Dia apa dia nak pada kita. Kan? Pasal sejauh mana keampunan dia. Kan? Pasal kita, ikut kita kosong, kalau satu-satu. Nabi ajar tak? Dengan Allah Ta'ala 1000 boleh hilang. Kalau manusia tu bertaubat, Nabi kata, At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dosa, tapi seolah tak ada dosa. Macam kita kan, kalau orang tu buat salah kita, memang pasti kena. Allah Ta'ala boleh lepaskan. Allah Ta'ala tunjukkan dalam hadis-hadis yang banyak datang kisah. Orang bunuh 100 orang. Lelaki yang bunuh 100 orang. Dia hanya baru bergerak nak bertaubat. Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan dengan hanya baru pergerakan. Ada orang tanya, tapi macam mana dengan hak keluarga yang dibunuh tu? Ada orang tanya saya. Saya kata, Kak, sebelum orang tu jadi bapa orang ni, yang dibunuh, victim dalam kisah-kisah tu, sebelum dia punya kedudukan sebagai orang ni punya bapa, orang ni punya anak, orang ni punya kawan dan sebagainya, adik-beradik, dia adalah apa? Makhluk Allah. Ciptaan apa yang paling berhak tuntut untuk dia siapa? Allah. Kalau tak ada lepaskan, siapa boleh kata tidak? Takkan kata, tak adil lah pula. Ustaz, masa ni, dekat sini masa akal kita kata tak logik. Tapi Allah Ta'ala kata, aku nak bagi. Kalau kita bergaduh dengan orang kan, sampai kiamat tak ni? Kau jumpa sampai kiamat, jagalah depan Allah Ta'ala nanti. Tak nak kita maafkan. Allah Ta'ala, hamba tu jahat gila dan sebagainya. Bertaubat, Allah Ta'ala bagi, lepas. Allah Ta'ala boleh ampunkan. Orang berzina, bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan. Wanita yang mati kan, kena hukum rejam. Zaman Rasulullah SAW dahulu. Bila Nabi sebut kan, bila para sahabat ada separuh tak nak semayang kan, Nabi kata dia telah bertaubat yang setaubat. Yang kalau diberikan pada 40 orang di Madinah ni, wasi'ahum. Mana cukup untuk 40 orang. Taubat dia seorang. Nabi clarify. Kalau ikut kita, dah mati berdosa, matilah dia. Tak. Taubat dia tadi. Allah Ta'ala boleh lepaskan. Pasal itu kita kata, tapi kita jangan. Jangan kan. Makan kek kita. Kek aku kau makan. Sampai kiamat aku tak kawan kau. Kan? Jangan. Orang tu kutuk kita sikit. Sampai kiamat tak kawan. Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Kita ni lagi tinggi dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Almighty kan. Kita higher and mighty than Allah. Allah Ta'ala boleh ampunkan, kita tak boleh ampunkan. Boleh tak? Kat sini kita mengenal sifat-sifat Allah perlu pada wahyu. So that kita akan tahu dan faham di mana kedudukan amal kita. Dan contoh macam dosa. Kita ada dosa-dosa yang banyak. Tapi dosa yang takkan diampunkan adalah syirik. Orang mati bunuh diri boleh diampunkan lagi. Orang yang mati minum arak boleh diampunkan lagi. Orang mati berzina boleh diampunkan lagi. Tapi syirik tak boleh. Sebab ini wahyu. Kalau kita kata sama je dosa. Yang bunuh orang tu pun lagi jahat. Tapi kenapa yang ini sangkut? Yang ini lepas? Kenapa boleh diampunkan lagi? Kenapa boleh diampunkan lagi? Kenapa yang ini mati dalam keadaan apa? Syirik, takkan diampunkan. Habis semua amal kosong. Kat sini Nabi punya wahyu dah. Nabi bawa wahyu Allah Ta'ala. Sebab kenapa kita kata limitation akal kita akan try tu bandingkan. Tapi kenapa sama yang sekali? Katakanlah satu benda je. Macam ikut kita, kontra lah. Kan saya tak semayang, tapi saya bersedekah. Saya baca Quran, saya bagi anak yatim makan dan sebagainya. Tak solat pun rasanya lepas juga kot. Ikut akal kita. Pasal kita fikir kontra sikit, tambah lain. Tapi ikut Allah Ta'ala tak boleh. Faham tak? Ada beza kat sini yang kita kata, kenapa wahyu itu penting? Sebab once manusia tu mula masuk dengan apa? Akal. Dia akan lupa. Dia ingatkan boleh kenal Allah Ta'ala, tapi dia akan gagal. Belajar gunakan akal. Panggil profesor mana sekalipun. Sayap malaikat pun tak tahu macam mana rupa. Kan saya bagi tahu kan, analogi berkali-kali kan. Ke tak pernah dengar? Oh, ni pasal banyak kelas Ustaz Firdaus sikit dengar ni. Yelah kan, pasal Ustaz tak ada sponsor kelas saya. Kalau Ustaz tak ada, Ustaz Firdaus sikit dengar sini. Bila Allah menyatakan Quran dan surah Fatir, Allah nyatakan Alhamdulillah. Ayat pertama Alhamdulillah. Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan juga bumi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Ada untuk rezeki, ada untuk wahyu, ada untuk ajak nyawa, ada untuk amal. Kan malaikat kan datang dengan banyak-banyak tugasan. Ada yang hadir majlis-majlis ilmu, ada yang datang menyalin amal. Semua sekali ada. Uli ajnihatin, yang malaikat tadi ada sayap. Okey, saya sebut macam tu je, faham tak? Betul atau tambah? Masna, dua pasang. Okey. Nampak lagi? Tak ada masalah Wasulas, 3. Okey. Waruba, 4. Okey.
Allah kata yazidu fil khalqi ma yasha, dia tambahkan. Dia Allah Taala tambahkan fil khalqi, pada ciptaan ni apa saja dia nak. Yang kita buka Sahih Bukhari. Nabi kata, aku lihat Jibril di atas, rupanya pada rupanya asal lahu sittumi ajanah, dia ada 600 sayap. Bayang. Siapa boleh bayang, saya bagi hadiah. Kita start 2 kita nampak. 3 nampak, 4 nampak. Sebut je 600. Pejam mata, tutup mata. Pejam mata, tutup mata. Dan Nabi sebut pula, satu sayap Jibril tadi dibuka, tu gelap daripada timur ke barat. Lagi kita blur. Okay, kita macam pasal kita faham perkataan, tak faham realiti. Pasal ni kita berkenaan dengan tajuk Allah Ta'ala, akhirat, syurga, neraka dan sebagainya, ghaib, maka stop kat situ. Maka berhenti. Sayap malaikat, kita panggil profesor mana sekalipun, takkan boleh terang pada kita apa maksud dengan 600 sayap tadi. Ada orang kata mungkin tukar horsepower, ustaz. Yang 2 horsepower, 2. Jibril paling laju, 600 horsepower. Kan tak boleh. Anda tak boleh tukar perkataan sayap kepada horsepower. Dah bukan 600 saya tunjukkan kelajuan, tak. Jadi kita ada idea, tapi akal kita limited. Faham? Kita tak boleh bincang luar daripada batasan. Bahkan apa datang tentang wahyu dan sebagainya, itulah yang akan mengajar kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirat, syurga, neraka dan seterusnya. Pasal ini akidah. Di sini timbul tajuk masalah. Pasal ada orang cuba gunakan akal untuk memahami akidah. Lupa sebenarnya bab lain dia. Bab akidah, wahyu semata-mata. Jelas? Okay, baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.